Selamat pagi kelas. Selamat pagi cikgu. Okey, duduk semua. Okey, Syana hari ni semua okey ke? Okey. Dah makan? Dah. Sihat tak? Sihat. Tapi ada batuk sikit cikgu. Oh ya ke? Nak pastikan kamu cek ya. Ada tu semua sikit. Kalau ada semua ke batuk pergi cek cepat sekarang kan. Okey. Hospital. Okey. Cikgu nak cerita sikit lah. Sebelum kita startkan kita punya pembelajaran. Tadi cikgu, sebelum cikgu datang sekolah, cikgu naik bas. So, kalau cikgu naik bas, cikgu tunggu kat mana? Dekat Stesen bas, Pontian bas. bus stop. Ya betul, perhentian bas Jadi cikgu pun masa cikgu tengah tunggu-tunggu tu, cikgu pun macam lama pula bas ni, tak pernah tunggu jam. Lepas tu adalah 2-3 orang lalu. Lepas tu cikgu tengok macam eloknya apa ada pelajar ni. Masa tu ada orang tua, seat tu penuh, tapi dia bangun dia bagi tempat duduk untuk makcik tersebut. Jadi cikgu rasa, mesti didikan dia bagus ni apa. Lepas tu cikgu kata, sekolah mana? Sekolah kita lah tu. Lepas tu cikgu, saya sekolah dekat SMK Seri Mutiara kan? Lepas tu, oh ya ke? Cikgu tak pernah nampak pun. Cikgu kata, dia pelajar Form 1. Form 1 aku baru masuk. Nama apa cikgu? Cikgu pun lupa nak tanya. Tapi eloklah kan dia kata sebab cikgu dia ajar, mak bapak dia ajar. Okey. Okey, berdasarkan kisah cikgu tadi, kamu rasa cikgu nak ajar apa? Berkaitan dengan tempat adab di tempat awam. Dan lagi Balkis? Lebih kurang tu lah, tapi basic dia tempat awam. Ya betul. Okey, betul. Dua-dua betul. Sebab ada kena-mengena dengan tempat awam. Jadi, tajuk hari ini yang kita akan belajar iaitu di unit 11 ialah adab di tempat awam dijaga, nikmat hidup dirasai bersama. Maknanya kalau kita jaga tempat awam, terdapat pelbagai nikmat yang kita boleh rasai bersama. Okey, first. Cikgu nak Balkis lah. Boleh tak bacakan cikgu apa itu tempat awam? Boleh. Boleh. Okay. Tempat awam ialah satu tempat yang umumnya terdapat ramai orang berkumpul untuk melakukan sesuatu aktiviti. Prasarana ataupun kemudahan di tempat awam biasanya akan diselenggarakan oleh pihak kerajaan ataupun swasta. Okey, baik. Duduk Balkis. Terima kasih Balkis. Okey, nama pun tempat awam. Maknanya tempat tu banyak orang. Bukan awak seorang je guna tempat tu. Maknanya pelbagai orang akan guna. Jadi satu, kat situ macam-macam orang boleh lakukan aktiviti. Maknanya contoh kalau perpustakaan, aktiviti di situ apa? Membaca buku. Okey, bagus. Okey, lepas tu prasarana atau kemudahan di tempat awam biasanya akan diselenggarakan oleh pihak kerajaan atau swasta. Kalau contoh taman rekreasi, ada tempat, ada sesuatu badan yang akan menjaga atau selenggara tempat tersebut. Seperti kalau taman rekreasi iaitu majlis pembadaran atau majlis daerah sesuatu tempat tersebut. Faham semua? Faham. Okey, mari kita tengok yang sini pula. Sini adalah antara contoh-contoh tempat awam. Okey, seperti tadi cikgu cakap, perpustakaan, hospital, stesen kereta api, tempat menunggu bas. Tadi cikgu tunggu bas tu. Lepas tu pasar awam, kawasan rekreasi, lapangan terbang. Okey, ini antara kawasan-kawasan contoh tempat awam. Adakah tempat-tempat yang ada dekat dengan kamu? Ada Nawi, tempat apa yang dekat dengan kamu? lapangan terbang. Lapangan terbang Sultan Mahmud itu. Okey. Dekatlah dengan rumah kamu. Dekat je dalam 20 minit. So pernahlah pergi? Pernah saya fly dari sini ke KLIA. Okey, bagus. Okey. Sekarang kamu dah tahu dah contoh tempat awam. Sekarang kita akan pergi ke perlakuan beradab dan tidak beradab. Okey. Kita akan tengok di sini. First, perlakuan beradab di tempat awam ialah menggunakan harta benda dengan baik. Menggunakan harta benda dengan baik ni sebagai contoh kemudahan yang disediakan. Seperti Nawi, dia selalu pergi lapangan terbang. Jadi
apa kemudahan yang digunakan dengan baik? Dekat lapangan terbang tu dia ada tandas. Lepas tu tandas tu saya gunalah dengan baik. Selepas guna saya bersihkan balik. Okey, bagus. Saya tu maksudnya kita gunakan dengan baik. Sebagai contoh, kalau ada kerusi, kita duduk elok-elok. Tak adalah kita duduk orang kata dua kaki ke, kan? Ya, betul. Okay. Okey, kedua. Balkis nak cikgu nak baca? Menggunakan tong sampah yang digunakan. Yang disediakan. Yang disediakan. Okey. Menggunakan tong sampah yang disediakan ialah, maksudnya macam mana? Dah ada tong sampah, Letak sampah tu elok-elok dalam tu. ya, betul. Kalau kita tengok tong sampah banyak selalu disediakan di tempat awam, kan? Jadi kalau dah disediakan, kita gunalah kan dengan baiknya. Kita ada sampah, buang dalam tong sampah. Jangan kita buang rata-rata, kan? Betul. Okey, yang ketiga, menjaga adab dan kelakuan di tempat awam. Ini yang paling penting. Adab dan kelakuan kita. Macam tadi, cikgu nampak pelajar sebut tadi. Makcik tu tak ada tempat duduk tapi dia bangun. So itu antara kelakuan yang baik. Sebagai contoh lagi, menjaga perbatasan. Macam kita tak terlampau bising-bising. Kita tahu macam sebagai contoh perpustakaan, kita boleh bising ke? Tak boleh. Jadi kita kena senyap, tak boleh cakap kuat-kuat. Supaya kita tak mengganggu orang. Nama pun tempat awam, jadi bukan kita seorang sahaja menggunakan tempat tersebut. Okey. Kalau kawan kita tak jaga adab, macam mana kita nak tegur dia? Kalau kawan kamu tidak menjaga adab, macam mana kita nak tegur? Kita tunjuk dulu perbuatan kita yang macam mana kita jaga adab tu. Contoh kan, kalau macam Baki cakap tadi, kita tunjuk kan. Kalau kita tunjuk pun kawan kamu tak, kan kadang-kadang kalau dia seorang memang dia dah perangai macam tu kan, kita tak cakap, tak boleh bising lah kat sini perpustakaan. Lepas tu dia macam, oh ya ke? Mungkin dia tak sedar. Tapi kalau kita tunjuk selalu, kalau kita dah tunjuk, orang dah tahu dah kan. Okay. Boleh faham semua? Boleh. Okey. Tadi yang nombor 4 ni, menggunakan air di tandas mengikut keperluan. Ini maknanya selalu di sini, kalau kita tengok tempat awam ni, sebab orang tahu itu tempat awam, so kita akan gunakan dengan cara yang membazir. Selalunya ialah air di tempat awam, tandas. Maknanya kita biarkan je air itu buka. Lepas tu, yelah kita tak kisah pun. Boleh ke macam tu? Tak boleh. So kita kena gunakan air dengan Mengikut keperluan. sebijaknya kita ikut. Okey, ni dah okey dah. Okey lah. Ni tak adalah kita basuh tangan sampai nak dekat sejam. Tak adalah. Tangan tak ada kotor mana kan. Tapi kita ikut flow. Okey, ni dah okey. Dah bersih. Kita yakin dah bersih dan bersih lagi. Dah. Okey. Memberikan laluan kepada orang ramai. Okey, cikgu nak tanya Asnawi, memberikan laluan kepada orang ramai ni macam mana? Memberikan laluan kepada orang ramai. Tak pasti cikgu, tak tahu. Balkis nak tolong ke? Maksudnya kan, saya cubalah. Maksudnya kita jangan dekat tempat awam tu, kita janganlah buat macam tempat kita tu. Sebab semua orang nak guna situ. So macam jangan berkumpul ramai-ramai, macam lepak-lepak ke apa. Ya betul. Tambah memberikan laluan ni, selalunya di tempat laluan orang lah. Sebagai contoh, kita dah tahu contoh Nawi dengan Balkis nak jalan. Lepas tu jalan tu macam selorong je. Patutnya jalan satu sini and satu ke sana kan. Tapi dua-dua awak dah block dah orang. Jadi awak beri laluan pada orang ramai. Kalau contoh awak jalan slow pun, awak bagi dulu jalan. Okey, supaya orang pun boleh senang. Macam escalator. Ya betul, escalator kan. Escalator betul. Okey. Pelakuan beradab dan tidak beradab, semua dah faham ke? Dah. Okey, sekarang kita akan proceed kepada lain pula. Kalau beradab, mesti ada tidak beradab. Yang tidak beradab ni kita boleh contohi ke tak? Tak boleh. Ya, betul. Okey. Pelanggan tidak beradab. Yang pertama ialah merosakkan Harta benda Awam. atau vandalism. Okey, vandalism ini tadi yang ni kita gunakan dengan baik, yang ni yang tak baik tadi kita rosakkan. Sebagai contoh macam kerusi kita apa? Patahkan. Kita conteng, tulis lah nama lah siapa. Itu adalah tidak baik. Kita pun kalau tengok,
yang apa kursi ni dah conteng. Tak cantik. Tak cantik. Lepas tu yang kedua, membuang sampah. Merata-rata. Ya, betul. Kita buang sampah, kita suka hati kita lah nak buang kat mana-mana. Adakah itu baik? Tak. Okey, bagus belajar. Nanti bau busuk. Lah bau busuk lepas tu sambal sepah kan. Kita nak lalu pun Kotor. kita lalu pun busuk dengan tak seronoknya. Okey, yang ketiga ialah pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Ini maknanya macam mana? Dengan pegang-pegang tangan. Ya, betul kan? Buat date. Maknanya kamu lelaki perempuan yang itu bukan ada ikatan ahli keluarga, kamu suka pegang tangan, gelak-gelak, buat gelak-gelak boleh, tapi yang cara yang terlebih kan, berpegang itu ini sampai orang pun rasa macam kenapa tak disenangi. orang pun rasa tak disenangi kan, macam orang macam betul Tak macam tu. apa-apa. Kan kita orang pun tengok tak seronok, orang pun tak suka tengok benda tu. Kalau kamu suka ke tengok? Okey, bagus. Dosa je. Okey, bagus. Itu pun jadi kamu pun kena jaga perbatasan. Okey. Okey, tadi membiarkan pilih dan air tidak Ditutup. tutup selepas digunakan. Macam tadi dah membazir. Kamu biarkan je, lepas guna lantaklah. Bukan rumah aku. Boleh ke kita buat macam tu? Tak boleh. So kita kenalah tak boleh biarkan air. Kalau macam paip tu rosak, terbuka, tak ada orang tutup macam mana? Kalau pipe tu rosak, kalau pipe tu rosak kan, lepas kamu guna tak boleh tutup ni kenapa? Sebagai contoh, kalau ada macam tandas awam kan ada orang jaga, kamu boleh laporkan kepada orang tu. Contoh makcik tandas nombor 3 tu pilih dia tak boleh tutup. Oh ya ke? Mungkin makcik tu tak tahu kan. So kita bagi tahu. Supaya kita nak mengelakkan Pembaziran. ya, betul. Menghalang laluan orang lain. Macam tadilah, kita dah nak jalan 2 orang, lepas tu kita dah jalan 2 orang, lepas tu kita slow. Lepas tu orang belakang kena tunggu kamu jalan macam Pernah ke kamu? Pernah. Pernah ke kamu menghadapi macam tu? Pernah? Okey. Okey, semua faham ke? Saya dah selaju pembazi. Faham. Kan selalu kalau orang slow, lepas tu bila dah ni kita jalan laju. Okey, semua dah faham? Kelakuan tidak beradab? Faham. Okey, kelas. Okey, sekarang kita akan pergi pada kepentingan. Sudah hebat, dia boleh cabut-cabut. Cikgu letak dalam buku nanti jatuh. Dia boleh je. Jadi kita tu kepentingan. Okey. Dah boleh pegang. Pegang kejap ya. Letak di atas meja tu. Okey. Okey, terima kasih Balkis. Sama. Okey. Tadi kita dah belajar tentang pelakuan dan beradab dan tidak. Semua faham ya yang dua tu? Faham. Okey, sekarang kita akan tengok tentang kepentingan. Kenapa penting kita beradab di tempat awam? Yang pertama, semua baca? Masa yang cikgu tu. Menjimatkan perbelanjaan penyelenggaraan. Kan menjimatkan perbelanjaan penyelenggaraan kan. Maknanya kalau kita sama-sama beradab, kita jaga tempat awam tu. Maknanya sebagai contoh tadi, yang tempat awam tu masa tempat awam, kerajaan, badan kerajaan atau swasta, dia tak perlulah dah rosak. Kan kalau dah rosak kita kena Ganti. baiki ganti kan. Dah tu kita spend banyak duit. Kita boleh jimatkan kan apabila kita sama-sama gunakan dengan Baik. ya, betul. Okey. Melatih diri berdisiplin dan memahami peraturan. Okey, kamu tahu dekat tempat awal kebanyakannya ada peraturan. Kalau kamu contoh tengok kat taman rekreasi kan, dia dah bagi peraturan. Jangan buang sampah masa rata, gunakan dengan baik. Jadi kalau kita patuh, lama-lama dia jadikan diri kita Berdisiplin. berdisiplin. Kita pun memahami peraturan tanpa kita sedar. Lama-lama kita pun Jadi baik. jadi baik, kita ikut peraturan dengan baik. Maknanya orang tak perlu bagi tahu, tak boleh cakap ikutlah peraturan apa semua. Kita dah tahu dah. Yang kedua, kemudahan, selesa dan selamat digunakan. Ini cara apa maksudnya? Contoh dia Nawi.
Contoh dia contohnya macam dekat taman permainan, kalau kita tak rosakkan, contoh macam buaya ke, ataupun apa orang panggil, kalau saya bagi contoh canggung tu. Joget-joget. Joget-joget. Kalau macam kita buat vandalism, contoh kita cabut skru dia ke apa ke, nanti akan menyebabkan kecederaan dekat orang lain. Kenapa pentingnya supaya nanti itulah kita dapat selesa dan selamat digunakan. Tadi macam Nami guna apa? Joget-joget tu. Kalau kita tak gunakan dengan Nami main dengan saya cikgu. ya. Kalau sebagai contoh kamu sama main dengan Bakis kan. Joget-joget tu tak elok. Kamu main tak kepelari ke atas ke jatuh ke bawah kan? Yang ke buruk, yang ke baik tu. Tak ke kalau kita guna dengan baik kita pun dapat selamat gunakan, kita pun selesa, kita pun suka guna kan. Ya. Lepas tu meningkatkan imej negara. Meningkatkan imej negara ni selalunya tempat awam ni ialah tempat tumpuan ramai orang ramai. Jadi orang luar pun akan berada di tempat awam juga. Jadi bila dia tengok eloklah joget-joget ni, tak rosak pun apa. Kursi pun tak ada conteng. Jadi dia kata dia akan meningkatkan imej negara lah pada pandangan orang luar terhadap negara kita. Baiklah kan? Okey, bagus. Kemudahan awam boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Okey, macam kemudahan selamat, elok. Kita pun boleh guna dalam masa yang panjang kan. Contoh joget-joget yang kamu main selalu tu kan? Ya. Kan? Kalau lah dah rosak, main 2 hari je. Boleh ke kamu main? Kalau elok kamu boleh main setahun, 2 tahun kan? Ya. Ya, Sama besar je. Sampai besar kamu boleh main benda tu elok. sampai anak cucu. Dah anak cucu elok lagi joget-joget ni. Macam tu. So, boleh dijumpa dalam masa yang panjang kan? Betul. Okey. So, faham ke apa tadi cikgu dah cakap pasal kepentingan ni? Faham. Okey, kalau kita kalau dah faham, baguslah. Sekarang cikgu nak uji kefahaman kamu lagi dengan melakukan aktiviti. Okey, bagus. Melakukan aktiviti. Kita akan lakukan aktiviti dengan cikgu nak kamu buat satu poster tentang bagaimana untuk menjaga adab di tempat awam. Okey. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tak. Nanti mana tahu poster kamu tu boleh ditampal di tempat awam. Ya. Oh, okey. Okey. Cikgu ada ni. Ya. Ini besar, jadi kamu buat 2 orang. Combine sekali dia. Buat dia besar, so boleh buat sekali. Boleh curahkan idea di situ. Buat kat bawah aja. Buat kat bawah. Ya. Kamu buat. Lepas tu nanti kamu akan bentangkan ya apa yang kamu dapat. Ada lagi tak marker? Banyak lagi cikgu. Okey. 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 Pensel cikgu. Ada pensel ni. Nak pensel ke? Lukis je terus. Okey, tadi kamu dah belajar tentang apa belakang beradab. Yang dalam ni kita buat dia signboard yang tak payah tu. Lepas tu dalam tu kita buat gambar rokok. Jangan sampai rata. Soalan yang tak payah. Yang bulat. Sorry, boleh. Okay, tak ada apa-apa. Kalau tak faham apa-apa tanya cikgu. Pensel. Kalau ada apa yang tak faham boleh tanya cikgu. Okey lah tu. Cantik dah tu. Pandai cikgu ambil hati Ya, pandailah kamu lukis. Walaupun kamu tingkatan 2 baru.
tanggung. Apa comel? Comel. Comel. Kita ada pensel cikgu. Sekejap cikgu cari. Aku dah lupa cakap tadi. Gambar ni. Tu sampah. Ni. Ni untuk sampah. Boleh hitung sampah. Mana apa sampah? Astagfirullahaladzim. Ya itu pun benda. Dah buat betul. Ini pensel. Saya tak pandai lagi bang. Boleh tu. Ha, okey lah tu. Comel aja ke? Comel. Jadi kamu warnakan lagi ha. Ini sebenarnya apa nak buat ni? Apa apa? Tak boleh saya letak. Ada sepakataan pun boleh supaya orang pun tahu. Dia ada apa? Sekali terdapat. Apa nak buat apa benda? Dia orang macam Benda Risma tadi kan? kekku. Lagi. Ada macam shorting dia tu. Dengan nama syunting, okey bagus. Lagi. Dekat tu. Video je. Baru kayak gini. Ha? Boleh. Boleh. Dah siap je ke? Bagi tambah. Nampak. Tak ada apa-apa. Oh, nak warna. Nanti kamu dah siap, kamu lekat kat sini. Lepas tu kamu terangkan apa makna poster kamu. Baik cikgu. Okey. Dah siap. Dah siap? Dah. Siap. Kali. Oh, kawan lain tak tengok Okey, sini cikgu tambahkan. Okey. Sini. Sini. Okey. Okey. Kamu dah buat? Dah. Sekarang cikgu pula jadi pelajar, kamu terangkan apa maksud dia. Okey. Terangkan. Okey, baiklah. Hari ini saya dan Balkis akan menerangkan tentang poster yang telah kami hasilkan. Yang pertama ialah bulatan ini mengandungi bulatan ini bermaksud perkara yang dilarang lah, kan? Ya, betul. Seolah-olah macam signboard. Okey. Yang gambar yang pertama dekat sini ialah paip yang dibuka.
tak boleh buka pipe lah. Maksud dia tu maksudnya jangan guna air secara berlebihan. Jangan membazir. Jangan membazir, betul. Ya. Yang kedua ialah merokok. Dilarang merokok di tempat awam. Okay, kalau tong sampah ni pula kalau ada kan cakap dilarang membuang sampah merata-rata. Jadi kalau dah disediakan tong sampah, so buang sampah tu dalam tong sampah. Jangan teraburkan sampah tu dekat tepi-tepi tong sampah tu. Ya, betul. Yang terakhir ialah dilarang menconteng. Ni ada signboard ni cakap macam dilarang menconteng kan. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan menconteng kat sini. Gambar-gambar burung, I love you lah, apalah. Ada tinggalkan nombor telefon lah, macam tu. Dilarang menconteng. Okey. Sekian poster kami, cikgu. Okey, bagus. Cantik tak? Cantik. Maknanya poster tu kita dah faham dah. Inilah perbuatan yang Dilarang. okey, bagus. Okey, duduk semua pelajar. Okey, terima kasih untuk Balqis dengan Hasnawi. Bagus kamu punya poster. Maknanya poster kamu ni cikgu dah tahu dah. Inilah perbuatan yang dilarang. Okey, bagus. Okey, cikgu nak tanyalah. Hasnawi, apa yang kamu dapat bila kamu melakukan poster ni, ketika kamu melukis poster ni? Saya dapat tahu apa itu perkara-perkara yang dilarang di tempat awam. Saya juga saya boleh tahu macam tadi kan, macam dekat poster tu saya buat macam dilarang membazir untuk penggunaan air. Perbuatan tu dilarang. Dalam masa yang sama saya perlu praktikkan jangan membazir lah. Okey, bagus. Okey. Tadi Hasnawi dah tahu dah apa yang ketika dilakukan poster ni apa ni. Okey, sekarang cikgu nak tanya Balqis, apa perasaan kamu ketika kamu dah tahu perkara yang ketika kamu lakukan poster ni dan perkara yang kamu tahu yang dilarang? Apa perasaan kamu bila kamu dah tahu perkara-perkara tersebut ialah perkara yang dilarang di tempat awam? Okey. Perasaan saya lah, maksudnya kalau saya dapat melakukan, saya tak buat benda yang dilarang tu, saya rasa bangga sangat sebab saya dah berjaya mendisiplinkan diri saya. Ya, betul. Okey, mendisiplinkan diri. Betul lah kata Balqis macam tadi kepentingan. Apa kita dapat melatih diri dan berdisiplin. Baguslah. Okey. Semua faham ke tadi? Seronok ke lakukan aktiviti tadi? Faham. Seronok sangat. Okey, bagus. Okey. Kita dah ni. Sekarang kita akan pergi kesimpulan. Kesimpulan ialah apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat daripada pembelajaran kita hari ini? Kita dapat simpulkan bahawa kita mestilah menjaga adab ketika berada di tempat awam. Hal ini kerana pelakuan kita akan mencerminkan akhlak dan sikap kita. Selain itu, semua pihak juga haruslah berganding bahu dan bersatu tenaga dalam usaha untuk mengekalkan keharmonian tempat awam. Seperti kamu tengok ya, kesimpulan ni dia kata kita kenalah menjaga adab kerana pelakuan kita akan cerminkan diri. kalau kita apa yang kita lakukan itulah akhlak kita. Contoh kalau kita lakukan baik, orang pun Akan buat baik. buat baik, akan anggap kita baik. Lepas tu kalau kita buat tak elok pun orang akan kata, kenapa dia ni akhlak dia tak elok lah, jangan contoh macam tu. Boleh faham? Boleh. Dan itu semua pihak, iaitu kita sendiri, badan kerajaan, swasta, semua orang. Sebab ini tempat awam, jadi semua orang kena berganding bahu dalam mengekalkan keharmonian tempat awam supaya dapat kita rasaikan kenikmatan itu bersama. Okey, boleh faham semua pelajar? Boleh. Okey, cikgu simpulkan sikit tadi kita belajar tentang apa? Tentang adab di tempat awam, perlakuan tak beradab, perlakuan beradab, Ya, betul. kepentingan. Okey, jadi kamu dah faham sebab kamu boleh tahu apa semua yang cikgu ajar tadi. Okey, cikgu nak buat refleksi sikitlah. Balqis, boleh bagi tahu apa yang kamu dapat sepanjang pembelajaran hari ini? Okey, apa yang saya dapat adalah sebelum ni mungkin saya macam saya just buat je benda tu, tapi saya tak tahu kepentingan dia. Apa yang saya dapat daripada saya
ikut peraturan tu. Ya. Kita tahu pun apa kepentingan dia. Okey, bagus. Maknanya selama ni kamu buat, kamu tak tahu kenapa kamu buat. Ya, cikgu. Lepas belajar pun kamu tahu, Ya. kenapa kamu harus ikut peraturan ni. Ya. Okey, bagus. Maknanya Batis faham apa yang cikgu ajar. Okey, Asnawi? Macam saya belajar ni ialah tentang perlakuan beradab, perlakuan tak beradab dan kepentingan dia. Macam tadi contoh yang memberikan laluan kepada orang ramai tu, bila saya belajar hari ni baru saya tahu, rupanya sebelum ni saya ada buat benda tersebut, perkara tersebut, macam tak bagi laluan kan. Jadi saya perlu bagi laluan dekat orang untuk orang lain pun gunakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan ataupun NGO lah. Jadi macam lepas saya belajar saya tahu, saya kena beri laluan dekat orang lepas ni. Okey, bagus. Maknanya selepas ni kamu dah tahu apa yang kamu lakukan sebelum ni tidak berapa betul. Yeah. Lepas tu lepas kamu belajar baru kamu tahu, apa yang kamu lakukan ni salah, kamu kena bagi laluan kepada orang lain. Jadi kamu dah boleh tahu atau memperbaiki apa yang kamu yang biasakan sebelum ini, supaya kamu pun, supaya orang lain pun dapat menikmati kemudahan tersebut. Okey. Okey, cikgu tengok semua faham. Maknanya apa yang cikgu ajar ni kamu faham lah. Dan kamu dapat mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Sebab di tempat awam ni kamu akan berada. Kamu akan selalu ada tempat awam, perpustakaan. Kamu selalu pergi perpustakaan kan? Selalu. Kawasan rekreasi, taman kan? Okay, main joget-joget tadi. Okey, bagus. Okey, semua dah faham apa yang cikgu ajar. Terima kasih pelajar kerana mendengar apa yang cikgu ajar. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih semua. Okey, duduk. Tunggu cikgu lain masuk ya. Okey. Terima kasih.